Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang non-Muslim. So hari ini kita akan belajar pengurusan stres dan emosi. Topik 3.0. So pernah tak pelajar-pelajar kena ejek ataupun kena bully dengan rakan-rakan sekelas dan kita rasa stres akibat daripada perbuatan kawan kita yang tak bermoral tu. Kita rasa stres, kita emosi. So perkara tu kalau tidak dibendung akan mengakibatkan kesan yang lebih teruk lah pada masa yang akan datang. Oleh itu kita kena cuba orang kata pelajari cara-cara untuk mengatasi ataupun menguruskan stres dan emosi tersebut, supaya ianya tidak akan orang kata memberi kesan yang panjang kepada kita. So di akhir pembelajaran ini pelajar dapat menyatakan pelbagai situasi konflik dan situasi stres. Kedua, mengaplikasikan cara mengurus konflik dan mengurus stres. Ketiga, menilai kesan konflik dan kesan stres terhadap kesihatan diri dan keluarga. So dalam topik kita hari ini, kita akan belajar 4 perkara. Yang pertama adalah apa itu konflik dan stres. Kedua, pengurusan konflik dan stres. Ketiga, kesan konflik dan stres terhadap kesihatan diri sendiri dan keluarga. Dan keempat, langkah-langkah menangani stres dan konflik. Okey. So pengenalan kepada konflik lah. Kita tengok dulu apa itu konflik. So konflik merupakan situasi seseorang yang mempunyai persepsi atau pandangan bahawa terdapat pihak lain cuba untuk menentang dan melakukan perbuatan atau tindakan yang merosakkan pihak lain. Dalam keadaan biasa, konflik bermaksud perselisihan, namun boleh juga dimaksudkan sebagai pertelingkahan atau pertikaian. Konflik sering kali dilabelkan sebagai tindakan yang negatif dalam keadaan tertentu, namun mampu membawa hasil yang baik bergantung kepada keadaan. So konflik ni biasa kalau kita sebagai pelajar-pelajar kita gaduh dengan rakan-rakan kita kan. Mungkin rakan kita ejek ayah kita nama ayah kita lepas tu rakan body shaming kita contoh kata kita gemuk, kata kita berjerawat. So itu adalah salah satu contoh konflik lah. So konflik ni ada juga yang jenis baik. Contoh kita berbincang sesuatu perkara untuk mendapatkan satu solution atau penyelesaian. Kita macam bergaduh tapi bukan bergaduh sebenarnya. Kita bertukar-tukar idea, cuma agak orang kata agak kasar sedikit tapi akhirnya akan membawa kepada jalan penyelesaian. So itu adalah konflik yang baik lah. So yang negatif tu seperti yang cikgu kata tadi, yang bergaduh ejek nama bapa, ejek fizikal seseorang, gemuk ke, pendek ke, so tu yang negatif lah. So seterusnya kita belajar pula pengenalan stres. So stres ni apa? So stres ni merupakan keadaan wujudnya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan keadaan dan keseimbangan psikologi, biologi atau sistem sosial individu yang terlibat. Stres juga membawa maksud keadaan fizikal atau ketegangan mental yang menyebabkan perubahan pada sistem tubuh badan serta menghasilkan perasaan risau terhadap sesuatu perkara. Contohnya kita nak menghadapi peperiksaan besar ni, peperiksaan SPM kan. Tapi lagi 9 bulan lagi 9 bulan kita dah fikir tentang SPM ni. Aku stres lah kan, nak belajar banyak subjek, takutlah dapat C ke tak dapat A. So kita stres fikir benda tu nampak. So kita sistem tubuh badan kita akan tindak balas dengan kita punya stres tu, dengan perasaan stres tu. So akan mengakibatkan kesan jugalah kepada sistem tubuh badan kita. So tak elok stres ni. So kita kena atasi stres ni. Kita tengok kesan konflik dan stres terhadap kesihatan diri. So pertama, emosi menjadi tidak stabil dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Kedua, sering berasa cemas. Ketiga, mudah risau walaupun terhadap perkara kecil. Keempat, sukar fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan. Kelima, sering berimajinasi perkara-perkara buruk yang berlaku. Keenam, kecewa serta cepat naik darah dan marah. So ni antara kesan stres lah. Kesan konflik dan stres terhadap
kesihatan diri. Semua ni perkara yang tak elok. Tak ada satu pun perkara yang elok. So, andai kata ada rakan-rakan ataupun mungkin kita sendiri yang ada kata macam ciri-ciri seperti yang disebut ni, emosi tak stabil, senang marah, sering berasa cemas, maknanya kita berada dalam tahap stres. Okay? Tahap stres dan konflik. So, kita kena atasilah perkara tu. So, sekarang kita cerita pula tentang kesan konflik dan stres terhadap keluarga. So, pertama adalah hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang. So, kita dengan ibu bapa ke, dengan adik-beradik, hubungan kita akan menjadi renggang lah. Tak serapat dahulu. Okay? Kedua, berasa tersisih dan tidak disayangi. Contoh, kita rasa ibu bapa kita lebih sayang adik kita. Tapi sebenarnya itu perasaan kita saja sebab kita stres, kita terlampau sensitif, oversensitif. Okay. Ketiga, kurang berlaku komunikasi yang mesra dan tiada gurau senda dalam keluarga. Ni kita macam serius je keadaan kita. Tak ada langsung macam bergurau senda. Tak boleh buat bergurau senda. Sebab apa? Sebab kita stres. Kita nak buat bergurau senda tapi macam tak dapat nak buat. So, itu menandakan kita berada dalam keadaan stres lah. Ataupun konflik dengan keluarga. Seterusnya adalah tingkah laku anak-anak yang liar, suka bergaduh dan mempunyai masalah disiplin. Okay, so kadang-kadang kita jumpa ataupun ada rakan-rakan kita yang bersikap liar ataupun selalu buat masalah kat sekolah, selalu ponteng sekolah. Mungkin dekat rumah dia ada masalah atau konflik dengan keluarga beliau. So beliau dia nak, orang kata, nak apa orang kata? Dia akan memberi efek lah kepada beliau dekat sekolah. Dekat rumah dia ada masalah, so dia terbawa pula ke sekolah. So dia akan bergaduh dengan rakan-rakan sebab dia tak cukup kasih sayang. Lebih kurang macam itulah. Okey, sebab dia ada konflik dengan keluarga dia. Okay, last sekali adalah mudah merajuk, bermasam muka dan iri hati antara adik-beradik. So bila kita gaduh, kita akan jadi macam inilah. Masam muka, mudah merajuk, okay? Dan juga iri hati antara adik-beradik. Next. So, langkah-langkah menangani stres. So, apabila kita stres, kita tak boleh berdiam diri saja. Kita tak boleh biarkan perasaan stres kita tu membelenggu diri kita lama-lama. Sebab akhirnya kita akan lebih jatuh ke lembah gaung. Gaung yang dalam. Kita akan jadi depresi. Sampai ada perasaan untuk bunuh diri. Kita tak nak jadi macam tu. So, kita kena menangani stres kita dengan langkah-langkah berikut. Pertama, merujuk masalah kepada kaunselor, guru atau ibu bapa. Contoh, kalau kita gaduh kat sekolah, kita akan rujuk kepada guru, rujuk kepada kaunselor, ibu bapa. Kalau kita gaduh kat rumah, gaduh dengan ibu bapa pula, kita cubalah rujuk dengan kaunselor ataupun guru. Mungkin mereka boleh membantu. Jangan kita simpan sendiri. Kedua adalah berehat dengan secukupnya. Okay, bila kita stres, kita jangan buat kerja berat-berat. Kita cuba rehat dahulu sekejap, tidur ke ataupun dengar lagu, buat perkara yang kita suka. Yang suka main game, boleh main game. Kita release stres, lepas tekanan. So, lama-lama dia akan hilang lah. Okay. Ketiga adalah mempunyai hobi yang mendatangkan ketenangan. Okay, contohnya lah tadi saya cakap, kalau contoh awak suka main game, main Mobile Legend, main PUBG, awak mainlah sekejap untuk release stress. So lepas main nanti awak akan rasa lega sedikit, akan ringan sikit lah orang kata kita punya fikiran. Okay, seterusnya adalah mendapatkan rawatan pakar. Ni pun kalau kita macam terlampau teruk, kita boleh jumpa pakar lah, pakar kaunselor. So beliau akan bantu kita, beri kita orang kata cara-cara untuk mengatasi stres. Kita boleh luahkan juga perasaan kita kepada dia. Apabila kita luahkan perasaan kita yang terbuku dalam hati kita, kita akan rasa lebih ringan. Berbanding kita pendam seorang diri. Dia akan berat kalau kita pendam lama-lama, berat dan kita akan semakin depres, semakin stres. Bahaya untuk kesihatan fizikal kita. Fizikal dan mental kita lah. Akhir sekali adalah melakukan aktiviti sukan dan riadah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Yang ni penting juga. Lagi-lagi sewaktu PKP ni, COVID ni, kita duduk rumah je kan. Kita tak buat aktiviti fizikal. Tak buat banyak aktiviti fizikal. So, badan kita akan rasa lemau. Rasa lemau dan kemudian akan mudah untuk kita rasa orang kata stres. So, kita kena juga buat satu aktiviti sukan
sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, seperti jogging ke. Kita boleh buat dekat kawasan rumah kita saja, tak perlu pergi jauh-jauh, tak perlu pergi taman ke apa. Buat dekat depan rumah ke, kita buat skipping. Okay? So dia akan membantu kita menangani stres. Sebab bila kita melakukan aktiviti fizikal ni, otak kita akan mengeluarkan dopamin. Dopamin ni adalah satu, orang kata, satu perkara yang mendatangkan happiness kepada kita atau kegembiraan. Bila dopamin bila otak kita menghasilkan dopamin lepas bersukan ni, kita akan gembira, lebih gembira. So akan mengurangkanlah stres yang kita hadapi. Okey, so ini pula adalah cara menangani konflik. So ada juga cara-cara kita untuk menangani konflik macam mana. Yang pertama, berbincang dengan ibu bapa, guru, sahabat karib atau kaunselor. Okey, seperti tadi jugalah yang menangani stres tu. So kalau kita ada konflik dengan ibu bapa ke, kita cuba bincang dengan guru, dengan kaunselor. Kalau kita ada konflik dengan pelajar ke, dengan kawan-kawan kita, kita cuba pula bincang dengan kaunselor sekolah lah. Kita nak cara yang terbaik untuk mengatasi konflik tu, supaya perkara tu tak menjadi lebih berpanjangan, takut berdendam ke apa. So kita kena selesaikan awal-awal lah. Okay. Kedua adalah berbincang, berbincang untuk menyelesaikan masalah. Okay. Contoh kita jumpa kaunselor, kita tanya pendapat kaunselor tu macam mana cara yang terbaik untuk mengatasi masalah kan. Ataupun kita jumpa teruslah dengan orang yang kita gaduh tu, contoh rakan kita kan. Kita jumpa rakan kita tu, kita bincang elok-elok. Okay, apa yang awak tak puas hati dengan saya, apa yang saya tak puas hati dengan awak, kita luahkan, and then kita cubalah cari jalan penyelesaian tanpa menyebabkan pergaduhan. Okay. Ketiga adalah bersikap toleransi terhadap sesuatu isu. So kita contoh kita bergaduh dengan rakan kita, kita jangan ambil hati sangatlah. Okay. Dalam kita berbual-bual dengan rakan-rakan kita, bila bergurau senda, mungkin rakan kita tu bergurau agak kasar, tapi beliau tak bermaksud lah untuk menyakitkan hati kita kan. Kita je yang terasa. Kita cuba bersikap toleransi lah. Okay. Seterusnya, banyakkan bersabar. Okay, bersabar samalah yang cikgu kata tadi. Dalam sesuatu perkara kita kena lebih banyak bersabar lah. Jangan bertindak terlalu agresif ataupun bertindak terlalu, orang kata, terlalu tergopoh gapah ke. Kita kena bersabar, banyak bersabar. Sebab sabar ni, orang kata, sebahagian daripada iman. Okay? Kalau kita sabar, banyak manfaat yang akan datang. Kalau kita bertindak secara melulu, akan mendatangkan banyak keburukan. So kita kena bersabar. Dan didik diri untuk sentiasa menerima hakikat terhadap suatu kejadian yang berlaku. Contoh kita bergaduh dengan rakan kita apa semua, kita cuba ambil iktibar lah daripada perkara itu. Kita terima hakikat yang kejadian tu telah berlaku. Kita tak boleh buat apa, kita ambil iktibar daripada kejadian tu. Okay? Supaya perkara itu tak akan terjadi lagi pada masa akan datang lah. Okey, seterusnya adalah pengurusan konflik dan stres. Tapi ini cara yang salah lah. Okay? Sebab tadi kita dah belajar yang betul. Ini kita bincang pula cara yang salah. Yang biasa kebiasaannya individu yang stres atau ada konflik ni buat cara yang salah ni untuk menguruskan konflik dan stres mereka. So kita tak boleh lah buat cara ni. Contoh pertama, sengaja mencederakan diri, deliberate self-harm ataupun DSH. Contoh mencederakan tangan atau badan, menghentak kepala dan sebagainya. Contohnya, kita fail dalam peperiksaan SPM, kita stres, kita pukul, kita hantuk kepala kita ke dinding sebab kita stres. Tak boleh. Selain mencederakan diri sendiri, kita juga merisaukanlah ibu bapa kita ke apa semua. Tak boleh lah. Sebab perkara ni akan mendatangkan mudarat yang banyak daripada memberi manfaat. Memang tak ada manfaat langsung lah. Okay? Hanya datangkan mudarat. Kedua adalah terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Contoh arak, dadah, gam dan sebagainya. Okay? Contoh kita stres belajar, kita nak menenangkan diri, kita ambil dadah, kita ambil gam untuk menenangkan diri. Sebab barang-barang ni dia
orang kata memang memberi ketenangan tapi hanya sementara. Selepas saja ketenangan itu habis akan mendatangkan mudarat lah, lebih banyak. Okay, mendatangkan mudarat berbanding kebaikan. Dia datang sekejap je, tenang, kita tenang sekejap, and then after beberapa minit ataupun beberapa saat kita akan orang kata lebih mendatangkan mudarat, seperti kita ketagih, seperti kita tak keruan kalau kita tak dapat barang tu, kita macam nak benda tu kan, sentiasa nak, so bahaya. Ketiga, mengambil ubat tanpa preskripsi pegawai perubatan bertauliah, contoh mengambil paracetamol secara berlebihan. Perkara ini kadang-kadang ada juga terjadi, contohnya dia nak ada yang berniat nak bunuh diri ke apa, dia akan ambil banyak ubat lah, dengan harapan dia dapat menamatkan riwayatnya. Dengan harapan setelah menamatkan riwayat, beliau tak berasa stres lagi. Tapi sebenarnya perkara itu memang tak boleh lah, mendatangkan negatif bukan sahaja kepada diri kita, mendatangkan juga mudarat kepada keluarga kita. Ibu bapa kita akan berasa sedih. Jangan buat perkara itu. Kita kena buat step-step yang betul lah, untuk mengatasi konflik dan stres seperti di atas ni. Okay. So itu saja pengajaran kita. Terima kasih kerana sudi mendengar pengajaran cikgu sehingga ke akhir waktu. So cikgu nak bagi tugasan lah. Sila rujuk muka surat 63, latihan pengukuran muka surat 63. Okay. Awak buat pakai tangan ke ataupun buat type menggunakan Microsoft Word, ataupun apa-apa perisian. Setelah tu awak screenshot jawapan atau tangkap gambar jawapan. Awak muat naik gambar jawapan awak yang awak dah jawab tu dekat Google Form. Cikgu akan bagi link Google Form lah nanti dekat dalam grup kelas. Okey, so kedatangan akan diambil berdasarkan tugasan ni lah. Siapa yang buat, cikgu akan tik kehadiran. Okey, terima kasih. Itu saja. Kita jumpa pada Isnin hadapan. Isnin hadapan kita akan buat kelas secara bersemuka lah. Sebab hari Jumaat kita buat secara offline. Hari Isnin kita akan buat secara online. Okey, sekian saja. Sebelum tu cikgu nak bagi rumusan lah. Okey. So apa yang kita belajar pada hari ini? Kita dapat belajar apa? Dapat belajar cara menguruskan stres dan emosi. Okay? Kita dapat belajar definisi apa itu stres, apa itu konflik. So lepas ni apabila kita menghadapi situasi ini, kita tahu kita sedang menghadapi konflik, kita sedang menghadapi stres. Apabila kita tahu kita sedang menghadapi konflik dan stres, kita dapat mengatasi lah, mengatasi konflik dan stres tu mengikuti cara-cara yang kita belajar tadilah. Yang langkah-langkah ni, merujuk masalah kepada kaunselor, berbincang dengan guru ke, bersikap toleransi. So kemudian setelah kita kita mengatasi stres dan konflik tu, so kita dapat menenangkan diri sendiri. So tak adalah terjadinya tindakan-tindakan yang tak sewajarnya seperti bunuh diri ataupun mencederakan diri. Itu sajalah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua.